Nur Amira Syafiqah bin Sarman dengan nombor matrik BAAL 16043141. Bagi memenuhi tugasan lapangan komunikasi dalam pertanian, hari ini saya akan menerangkan tentang tanaman ekspor utama negara iaitu tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit adalah merupakan salah satu daripada pemaju utama sektor pertanian Malaysia dengan penggunaan tanah pertanian negara sebanyak 77% atau kira-kira 15% daripada jumlah kawasan tanah di Malaysia. Kelapa sawit telah memberikan sumbangan yang terbesar dalam sektor pertanian berbanding dengan tanaman yang lain iaitu sebanyak 32.4% pada tahun 2014 serta 32% pada tahun 2015. Kelapa sawit adalah merupakan salah satu daripada pemaju utama sektor pertanian Malaysia dengan penggunaan tanah pertanian negara sebanyak 77% atau kira-kira 15% daripada jumlah kawasan tanah di Malaysia. Kelapa sawit telah memberikan sumbangan yang terbesar dalam sektor pertanian berbanding dengan tanaman yang lain iaitu sebanyak 32.4% pada tahun 2014 serta 32% pada tahun 2015. Sifat pembiakan kelapa sawit. Kelapa sawit adalah jenis sejantina di mana bunga jantan dan betina berasingan tetapi pada pokok yang sama. Jambak bunga jantan berupa seperti jari berwarna kuning keputihan dan mengorak dari pangkal ke hujung bagi tiap-tiap spekulat. Semasa mengorak bunga jantan berbau seperti bau jitam manis atau bau sarsi. Jambak betina berbentuk kuduk, berwarna putih kekuningan dan berubah menjadi coklat merah jambu selepas peringkat mengorak. Semasa mengorak, bau bunga betina juga berbau seperti jintan manis. Jenis klon kelapa sawit di Malaysia. Tenera adalah kacukan di antara klon Dura dan Pisifera. Dura mempunyai tempurungnya tebal berbeza dengan Pisifera yang tidak mempunyai tempurung. Dura tiada gelang serabut di sekeliling biji, tetapi Pisifera ada gelang tersebut. Nisbah mesokarpa pada jenis Dura rendah iaitu 35% hingga 50% berbanding Pisifera yang tinggi. Biasanya, jenis Dura digunakan sebagai induk betina dan jenis Pisifera sebagai induk jantan. Saya Azhari bin Wandi. Saya mengusahakan kelapa sawit selama 7 tahun. Dan saya memilih untuk menghasilkan kelapa sawit ini kerana hasilnya lebih lumayan. Pada pokok muda, kurang dari 6 tahun, baja perlu ditabur di sekeliling pokok. Elakkan membaja pada pangkalan pokok. Pada pokok tua, lebih 6 tahun, baja perlu ditabur pada timbunan pelepah daun antara pokok kelapa sawit. Baja biasanya dibubuh 2 atau 3 kali setahun, bergantung kepada beberapa faktor termasuk keadaan tanah. Bagi mengurangkan kehilangan nutrien, jangan baja pada waktu hujan. Kebiasaan musim ke-7 adalah pada waktu November hingga Disember dan elakkan pembajaan pada musim kering. Bagi kawalan merumpai amat penting supaya kawasan di sekeliling dan di antara pokok bersih daripada habitat serangga dan jangkitan penyakit. Merumpai memudahkan perjalanan aktiviti ladang seperti mengutip buah lerai, pembajaan, membuat kawalan musuh dan penyakit dan lain-lain. Merumpai hendaklah menggunakan cangkul dan elakkan menggunakan semburan racun kimia. Sekiranya merumpai terpaksa menggunakan racun kimia, penggunaan corong selambatan berbentuk kun diperlukan pada hujung penyembur untuk mengelakkan terkena daun semasa semburan dijalankan. Pemangkasan dibagi kepada 4 keadaan. Pertama, pemangkasan pelepah pokok muda. Pemangkasan dilakukan 6 bulan sebelum menuai. Pelepah bawah sekali hendaklah dipotong setelah jambak bunga dikasih. Kedua, pemangkasan biasa semasa menuai. Pelepah hendaklah dipotong untuk memotong tandan masak. Ini mesti dilakukan pada setiap pusingan menuai. Ketiga, pemangkasan tahunan. Pemangkasan biasanya dilakukan sekali setahun, di mana pelepah yang telah tua dan kering yang tertinggal di dalam mana-mana pusingan menuai dipotong dan dilonggokkan. Di tengah barisan peringkat ini
tidak melibatkan semua pokok. Keempat, pemangkasan pelepah pokok matang. Pokok yang telah berumur lebih 10 tahun, pemangkasan hendaklah dibuat dengan meninggalkan satu pelepah di bawah tandan. Antara penyakit yang menyerang tanaman kelapa sawit adalah seperti kulapuk jelaga atau dikenali sebagai Black Sooty Mole. Ia disebabkan oleh patogen Broxia. Spora tersebut melalui pembawaan angin, air hujan dan serangga seperti mealybugs dan aphids. Tanda-tandanya ialah seperti miselium hitam muncul di atas dan di bawah pada permukaan daun. Ia mengganggu proses fotosintesis pokok dan merendahkan kadar penghasilan tanaman. Kawalan kimia adalah dengan menggunakan copper oxychloride. Seterusnya adalah algal leaf spot. Ia disebabkan oleh serangan patogen Cephalosporus virescens. Spora tersebut melalui pembawaan angin, air hujan dan serangga. Tanda-tanda ialah koloni berwarna kuning pada daun atau permukaan pelepah kelapa sawit. Ia mengganggu proses fotosintesis pokok dan merendahkan kadar penghasilan tanaman. Ia boleh diatasi dengan sembur racun kulat Kapten, fenomen Mancozeb dan Manet. Manakala serangga perosak tak bagi tanaman kelapa sawit yang lain ialah kubang tanduk. Kubang dewasa akan menyerang pucuk sawit menyebabkan lubang yang berbentuk baji. Bahagian pucuk yang telah diserang ini akan mereput dan akhirnya patah. Kesan daripada serangan ini menyebabkan daun muda yang keluar akan berbentuk seperti kipas pada bahagian ujungnya. Serangan yang teruk akan menyebabkan pertubuhan pokok terbantut, manakala serangan yang sangat teruk akan menyebabkan kematian. Kawalan kimia serangga perosak ini ialah dengan menyembur racun cypermethrin pada pangkal pucuk sawit. Anai-anai kebiasaannya menyerang pokok kelapa sawit di kawasan tanah gambut. Anai-anai yang menyerang pokok kelapa sawit adalah dari spesies Coptothermus curvignatus dan Macrothermus gilvus. Racun yang boleh digunakan adalah dari jenis Fipronil, ulat gulung daun ataupun Hidari irava. Larva berwarna hijau kekuningan dengan kepala berwarna coklat. Larva ini hidup di bawah lipatan daun kelapa dan memakan daun daripada atas ke bawah dengan daun tinggal lidi sahaja. Cara kawalan adalah dengan menggunakan busur semai jadi yang akan menyerang larva. Sekian sahaja paparan video pada kali ini. Semoga segala informasi yang diberikan agar dapat memberi inspirasi kepada anda semua. Semoga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.